Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syira Abang Mansor dan anda sedang menonton Sarawak Decides di mana kami bawakan kepada anda pengenalan kepada kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Merupakan salah satu kerusi di bawah Parlimen P206 Tanjung Manis. Kali ini kita perkenalkan kepada anda DUN N42 Semop. N42 Semop merupakan salah satu kerusi di bawah Parlimen Tanjung Manis. Seterusnya, kami paparkan kepada anda keputusan pilihan raya yang ke-10 dan 11 bagi DUN Semop. Pada PRN yang ke-10, DUN Semop telah menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara calon dari Barisan Nasional, Parti Keadilan Rakyat dan Bebas di mana kemenangan diraih oleh Abdullah Saidol dengan undian sebanyak 4,814 menewaskan Ong Chung Siu dan Ajiji Fauzan, masing-masing hanya meraih 564 dan 419 undi. Manakala pada PRN yang ke-11 pula, DUN Semop telah menyaksikan pertembungan 2 penjuru sahaja iaitu di antara Barisan Nasional diwakili oleh Abdullah Saidol dan Amanah oleh Muhammad Fadilah Sabali, di mana Abdullah Saidol sekali lagi mengungguli kutipan undi sebanyak 5,290 menewaskan Muhammad Fadilah Sabali yang mewakili Amanah. Semop merupakan nama sebuah kampung dalam kawasan DUN N42 Semop yang terletak di Pulau Bruit, daerah Daro dalam bahagian Mukah. Majoriti penduduk di sini ialah berbangsa Melanau yang kebanyakannya menjalankan aktiviti pertanian dan perikanan sebagai kegiatan ekonomi utama. Oleh itu, kemudahan infrastruktur seperti jalan raya merupakan kemudahan prasarana yang sangat penting untuk kemudahan membawa masuk dan keluar hasil-hasil jualan di DUN Semop. Sehubungan dengan itu, pembangunan DUN ini menitik beratkan pembinaan dan naik taraf jalan-jalan di kampung. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bagi DUN Semop sejak tahun 2016 yang sebahagian besarnya digunakan untuk menaik taraf atau membina jalan perhubungan dalam kampung dan rumah panjang dalam kawasan DUN. Antara pembangunan jalan yang mengakhiri penantian penduduk ialah pembinaan Jalan Kampung Tekajong, Salah Kecil dan Kampung Penuai bernilai hampir 19.3 juta ringgit. Projek jalan pesisir yang menghubungkan 3 buah kampung di utara Bruit ini bertujuan memudahkan perhubungan penduduk yang sebelum ini bergantung sepenuhnya dengan sungai dan laut, bahkan memendekkan lagi jarak perjalanan ke kawasan feri Sungai Lasa dan Paloh. Bercakap mengenai feri Batang Lasa dan Paloh ini, perkhidmatan feri di sini kelak bakal digantikan dengan pembinaan jambatan yang menghubungkan Pulau Bruit dengan Tanah Besar Sarawak menjelang tahun 2023 kelak. Jambatan tersebut ialah Jambatan Batang Paloh. Jambatan sepanjang 1.7 km ini dibina dengan ongkos 299 juta ringgit merentasi Sungai Paloh. Pembinaannya bukan sahaja akan memudahkan perjalanan penduduk, malah menyokong pembangunan infrastruktur asas seperti bekalan elektrik dan air bersih untuk rakyat di kawasan. Bekalan air bersih dari grid air boleh disalurkan melalui paip sebesar sehingga 500 mm yang lebih selamat berbanding paip yang diletakkan di dasar sungai. Pembinaan jalan ini juga akan membuka kawasan Paloh, Pulau Bruit dan kawasan-kawasan berdekatan di Delta Batang Rajang yang mempunyai tanah aluvial yang subur. Ini sudah tentu memudahkan penghantaran hasil tani dan laut ke pasaran, terutama ke pelabuhan yang terdekat di Tanjung Manis. Terletak berhampiran projek pembinaan jambatan Batang Lasa dan Batang Paloh ialah projek Perumahan Penempatan Semula Nelayan ataupun PSN Semop.
Projek rumah untuk komuniti nelayan di sini memberi nafas baru kepada Pusat Pembangunan Luar Bandar RGC yang telah lama dirancang di Semop bermula tahun 2014. Projek kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak dan Persekutuan ini terletak kira-kira 12 jam perjalanan dari Bandaraya Kuching, mempunyai keseluruhan 307 unit rumah kediaman yang sudah siap dibina selain sebuah masjid, 20 unit kedai 2 tingkat, 12 unit kedai 1 tingkat dan sebuah medan selera. Pemilikan rumah PSN dilakukan secara sewa beli dengan harga sekitar RM70,000 di mana subsidi juga akan diberi oleh Kerajaan Sarawak kepada setiap pembeli yang layak. Projek ini bertujuan untuk membantu nelayan yang tidak mempunyai rumah atau memiliki rumah yang usang dan tidak selamat untuk didiami. Untuk pengetahuan anda, komuniti nelayan di Dun Semop khasnya di Pulau Bruit ini adalah kira-kira 1,500 orang, menjadikan aktiviti pertanian sebagai sumber ekonomi sokongan yang tidak kurang pentingnya kerana pada musim tertentu nelayan tidak dapat turun ke laut disebabkan oleh faktor cuaca. Oleh itu, pelbagai bantuan pertanian bernilai RM800,000 telah disalurkan untuk manfaat 114 pekebun di Bintangor serta sumbangan bernilai RM113,750 berbentuk barangan dan peruntukan kewangan bagi membiayai projek-projek kecil di kampung disalurkan kepada 10 pertubuhan di Penipah. Selain itu, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM3 juta bagi pembukaan stesen pertanian Tekajong di Pulau Bruit bertujuan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan secara lebih efektif terhadap kegiatan pertanian maupun perikanan selain membimbing para petani dan nelayan dalam standard pemprosesan produk makanan dan pembukusan moden. Usaha ini adalah untuk menjadikan Pulau Bruit kawasan food basket selari dengan misi Sarawak menjadi pengeksport makanan bersih dan produk makanan menjelang 2030. Dan bercakap mengenai Pulau Bruit sebagai sebuah kawasan yang berpotensi dijadikan food basket Sarawak, antara hasil laut yang popular dan diproses menjadi produk industri desa yang terkenal di sini ialah ikan lumek. Ikan lumek kebanyakannya ditemui di perairan Pulau Bruit, Sarawak. Hasil laut ini menjadikan komuniti nelayan di kawasan ini pembekal utama bagi ikan lumek di pasaran. Antara produk inovasi berasaskan ikan lumek di Dun Semop ialah ikan lumek salai dan ikan lumek merah. Ikan lumek merah merupakan produk baharu keluaran Pulau Bruit yang melonjak pendapatan pengusaha di kawasan ini. Bagi peminat sotong kering merah, produk ini pasti menjadi kegemaran anda semua kerana produk ini telah menerima permintaan yang baik terutama di Kuching, Miri, Sibu, Sarike dan Bintulu sejak diperkenalkan ke pasaran tempatan. Ikan lumek kering merah ini diproses secara tradisional oleh penduduk kampung untuk mengekalkan rasanya yang semula jadi dan berkualiti tinggi. Ia dijual dengan harga RM10 untuk 200 gram dan RM50 untuk sekilogram. Selain itu, produk popular lain yang dihasilkan di Pulau Bruit ialah sesar unjur. Sesar unjur adalah udang merah ataupun lebih dikenali sebagai payak oleh masyarakat tempatan yang diproses dan disalai kering. Pulau Bruit yang terletak di Muara Rajang sememangnya sinonim dengan penghasilan sesar unjur berkualiti tinggi ini. Penghasilan sesar unjur ini telah menjadi sumber pendapatan yang lumayan bagi penduduk setempat khususnya dalam kalangan kaum wanita yang memproses sesar unjur ini secara bergotong royong. Bulan Mac hingga Julai merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh penduduk kampung kerana waktu ini merupakan musim memperoleh banyak udang untuk seterusnya diproses menjadi sesar unjur. Pulau Bruit untuk pengetahuan anda sememangnya kaya dengan hasil-hasil laut yang menjana pendapatan penduduk. Pulau ini menempatkan sejumlah perkampungan nelayan di sepanjang pantai dan sepanjang pesisir pantai pulau. Dua kampung utama di Pulau Bruit ini adalah Kampung Semop dan Kampung Bruit. Sekian saja mengenai Dun N42 Semop untuk anda. Tonton kami di TVS saluran 122 untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Saya Syira Abang Mansur untuk Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya Negeri ke-12 di Sarawak.